Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ada masa untuk review grafik card terbaru dari Nvidia, iaitu Nvidia GeForce RTX 4060. Ini adalah grafik card entry level untuk line up 4000 series. Masa saya ke Computex bulan Mei baru-baru ni, mana-mana booth, mana-mana brand saya pergi, saya nampak RTX 4060 Ti dipamerkan. Namun begitu kawan-kawan, anda kena tahu satu benda. Grafik card ni 4060 ni terima kecaman yang sangat hebat oleh tech YouTuber di luar sana. Adakah performance dia teruk? Itu yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Okey, untuk video kali ini saya akan guna palit GeForce RTX 4060 Dual dan saya gabungkan dengan prosesor terbaru dari AMD, iaitu AMD Ryzen 5 7600X. And untuk makluman anda, video kali ini disponsor oleh ASRock. So, saya akan tunjuk kepada anda pemasangan dan juga sedikit tentang motherboard ASRock, dan last kali baru saya tunjuk performance untuk RTX 4060. Anda boleh skip ke part-part yang anda nak. Saya dah pun buat timestamp untuk memudahkan tontonan anda. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, untuk pengetahuan anda, video kali ini disponsor oleh ASRock. Mereka hantar kepada saya ASRock A620M HDV/M.2 Plus, sebuah motherboard AM5 terbaru dari mereka. So, kalau kita buka dekat dalam, kita akan dapat beberapa item. Macam contoh, ini adalah I/O shield. Lepas tu dia bagi kepada kita 2 SATA kabel, dan dia bagi juga kepada kita beberapa skru untuk M.2 SSD. Dia punya buku manual yang kita takkan baca lah kan. Dan ini adalah dia punya main product. Okey guys, jom kita tengok ASRock A620M HDV/M.2 Plus dengan lebih dekat. Seperti yang anda dapat tengok, ini adalah sebuah motherboard yang bersaiz M80X, soket AM5, prosesor AMD yang terbaru. Power face dia ada dekat belah kiri. Kemudian dia punya slot RAM ada 2 sahaja. Namun begitu kawan-kawan, dia punya RAM ni dah pun support DDR5. So dia punya CPU power socket ada 8. Dekat atas ni ada 2 fan header, dan di belah kanan ada dia punya motherboard power, dan ada satu lagi fan header. USB 3.0, from panel ada 4 SATA connector from panel dekat bahagian bawah kanan. Lepas tu ada 2 port USB-C, USB 2.0. Lepas tu ada lagi slot kipas dan ada HD audio dekat sini. Untuk dia punya storage, so dekat sini ada Hyper M.2, which is PCIe Gen 4x4 untuk satu slot, dan di bahagian bawah ada lagi satu slot, and dekat bahagian belakang ni ada M.2 Wi-Fi punya slot. Kalau kita tengok dia punya input output connection, so anda boleh tengok dia ada HDMI, dia ada DP, kemudian dia ada HDMI, dia ada reset, BIOS reset, ada 2 USB-A 2.0, ada satu USB-A 3.0 dekat atas ni. Kemudian walaupun ini adalah motherboard yang basic, dia dah pun datang dengan USB-C, ada 2 port USB-A 3.0, RJ45 dan juga audio. Basically, walaupun motherboard ni kita kata motherboard yang paling asas untuk soket AM5, tapi bagi saya dia dah pun lengkap. Okey, jom kita pasang prosesor dekat motherboard ni. Untuk prosesor projek kali ni, saya akan guna AMD Ryzen 5 7600X. Buat masa ni, ini adalah prosesor AMD AM5 yang paling rendah lah. Namun begitu, spesifikasi dia bagi saya sangat-sangat mantap. Untuk pasang prosesor ke motherboard ni, cara dia simple sahaja guys. Okey, anda tengok dekat prosesor ni, ada satu tanda indikator kiri
kiri atas yang berwarna gold. Kemudian anda tengok dekat cover soket di prosesor ni, ada juga tanda anak panah kiri atas ni. Just lagakan macam ni sahaja, but make sure anda buka dahululah. Kalau tak, dia nak pegang macam mana kan. So anda tolak dia ke atas macam ni. Untuk motherboard AM5 ni anda kena hati-hati sebab berbeza dengan motherboard AM4 sebelum ni, dia punya pin-pin tu tak ada dekat prosesor. Tak ada dekat prosesor, dia ada dekat motherboard. Once pin ni bengkok ataupun patah, dia boleh void warranty. So anda lagakan tadi seperti yang saya bagi tahu. Tak payah cabut lagi dia punya cover tu, sebab once kita tutup dia macam ni, right, dia punya cover akan melompat ke atas dengan sendiri. Ini adalah cara untuk motherboard tu protect dia punya soket tadi. So sekarang kita dah siap pasang kita punya prosesor ke motherboard. The next thing is kita akan pasang M.2 SSD ke soket ni. Untuk itu kita perlu guna satu skru yang motherboard ni bekalkan kepada kita. Cara dia simple sahaja guys. Anda tengok dekat kaki dia ni, anda just pair dekat bahagian atas ni untuk dapatkan speed yang sebenar. Kemudian bila dah masuk macam ni, anda skru sahaja. Settle. Seterusnya untuk cooler, saya guna cooler master Hyper 212 Halo White. Ini adalah Hyper 212 terbaru dari cooler master. Dia support AMD AM5. Okey, cara nak pasang cooler untuk prosesor ni berbeza ikut model yang anda beli. Kalau anda beli sama dengan saya, so cara pasang dia simple macam yang saya nak tunjuk kepada anda ni. Basically cooler yang kita beli tu dia akan support Intel dan juga AMD, tapi ada je cooler yang memang untuk AMD ataupun untuk Intel sahaja. Normally untuk AMD punya cara pasang sangat-sangat simple berbanding dengan Intel. Untuk Hyper 212 ni kita kena pakai bracket AMD yang diberikan oleh cooler master. Screw holder dia macam ni je guys. Memang simple sangat-sangat. Sebelum anda takupkan CPU cooler ke prosesor kita ni, pastikan anda letak thermal paste. Kuantiti thermal paste ni bergantung dan cara letak pun bergantung juga. Ada yang kata kena letak X, ada kena letak sebiji beras. Tapi yang penting dia punya thermal paste tu, once kita takupkan dia, dia meliputi ke semua permukaan prosesor. Itu matlamat dia. Lepas kita dah letak ni, then kita skru untuk ketatkan dia. Cuma bab skru ni macam biasa, saya akan recommend anda untuk skru secara silang sikit-sikit sampai ketat. Jangan ketatkan satu bahagian sahaja. Nanti boleh patah kita punya motherboard ataupun bracket untuk CPU cooler ni sendiri. Bila dah siap pasang heatsink ke prosesor, jadi kita akan pasang kipas, which is cara dia simple saja. Ambil bracket besi yang dia bagi kepada kita ni, then kita masukkan ke sini. Lepas tu kita just pairkan dia. Alright, kejap saya masukkan dahulu. Okey, masukkan sekali lagi, dan kita akan ketatkan dia ke belakang macam ni. Simple sahaja guys, buat kedua-dua belah. Selesai pasang CPU cooler dan sekarang saya akan pasang RAM, which is dalam projek kali ni saya akan pasang Acer Knox DDR5 32GB. Untuk makluman anda, Astro A620M HDV/M.2 Plus ni boleh support sampai 64GB. Okey, ini Acer Knox dengan lebih dekat anda boleh nampak ada sedikit macam splash yang berwarna grey, lepas tu warna hitam. Dia punya main body actually warna hitam gunmetal macam tu. Heatsink dia tak besar sangat. Saya suka form factor macam ni instead of yang besar-besar gaming ada RGB bagai. Cara pasang RAM ke motherboard ni simple sahaja. Sebenarnya kalau anda perhatikan betul-betul dia punya kaki ni ada yang lebih panjang, ada yang sedikit pendek. Jadi anda lagakan yang panjang dengan slot yang panjang, yang pendek dengan slot yang pendek.
Okey, basically kita dah selesai pasang processor, kita dah selesai pasang M.2 SSD, kita dah pasang CPU cooler dan kita dah pasang RAM. Apa yang tinggal sekarang ialah masukkan ke semua benda yang kita pasang ni ke kita punya casing, pasang power supply dan last kali kita akan pasang graphic card. Untuk graphic card saya akan guna graphic card terbaru dari Palit, iaitu Palit GeForce RTX 4060 Dual Edition. Graphic card ni sangat menarik. Kejap saya kongsikan dengan anda. Anda tengok dia punya PCIe dekat bawah ni, dia pakai yang pendek punya. Tapi jangan risau, dia masih lagi PCIe 4. Dari segi design sebenarnya ada sedikit perbezaan dengan model RTX 3000 series. Nampak yang ni lebih cantik sebenarnya. Housing bahagian atas ni masih lagi plastik dan di bahagian bawah ini pun sebenarnya plastik lah, bukan aluminium. Cuma design dia kalau kita nak compare dengan yang sebelum ni, bagi saya Palit GeForce RTX 4060 Dual Edition ni jauh lagi cantik. Cara pasang graphic card ni pun simple sahaja guys. Kita just lagakan dia punya slot yang paling atas dekat motherboard ni, kita masukkan sahaja sampai ada bunyi klip. Macam ini, settle. So saya akan tunjuk kepada anda performance untuk gabungan antara Ryzen 5 dengan RTX 4060 dari Palit ni. Okey, saya dah test graphic card ni dengan beberapa game. Setting saya pilih yang paling tinggi, sama ada ultra setting ataupun best setting dengan resolution full HD. Basically dari segi spesifikasi memang tak ada masalah langsung. Dia tak berlaku bottleneck untuk processor dan juga graphic card. Dia mampu bergerak secara seiringan. That's why dia dapat deliver performance yang sangat-sangat okey. Anda boleh tengok graf yang saya tunjuk kepada anda ni. Semua game dia dapat carry lebih dari 60 FPS termasuk dengan Cyberpunk Ray Tracing Ultra setting. Memang lancar guys. Anda boleh main dengan grafik yang sangat lawa, smooth. Kalau anda pakai monitor Full HD 144Hz refresh rate, anda akan dapat rasa smoothness tu bukan dekat desktop saja, tapi dalam game pun anda dapat rasa benda yang sama. InsyaAllah takkan berlaku ghosting ataupun motion blur kalau anda guna grafik card ni. Dari segi thermal pula kan. Dari segi thermal, so far saya main, sebenarnya dia punya thermal saya boleh kategorikan dalam kategori yang so-so sahaja. Walaupun kalau kita main game dia punya suhu tak cecah 70 darjah, tapi still untuk sebuah grafik card yang kita kata wattage dia tak tinggi sangat, bila lebih dari 60 dia sebenarnya tak perform dengan sangat bagus. Bila saya test dengan Furmark, suhu dia memang dekat-dekat 70 darjah. Alright, kenapa grafik card ni saya pun sebenarnya sedikit hairan kenapa grafik card ni terima kecaman yang sangat hebat dari tech YouTuber di luar sana. Sedangkan kalau kita tengok dari perspektif harga, kalau kita tengok dari segi performance, dia sangat bagus kalau nak dibandingkan dengan RTX 3060 Ti. Okey, dari segi performance kalau kita tengok, kita buat perbandingan RTX 4060 dengan 3060 Ti, sebenarnya kita akan dapat performance yang lebih kurang sama sahaja. Lebihnya RTX 4060 ialah dekat ray tracing ultra setting sebab dia ada DLSS 3.0. Ini lebih dia. So dari segi performance pun kita nampak yang 4060 lagi bagus compare dengan 3060 Ti. Kemudian dari segi harga, saya tak pasti di luar sana RTX 4060 dijual pada harga berapa, tapi Palit GeForce RTX 4060 dual yang saya review ni, kalau tak silap harga dia 1519, which is lebih murah kalau nak dibandingkan dengan RTX 3060 Ti. So dari segi harga pun Palit GeForce RTX 4060 dual ni jauh lagi, kita kata lagi bagus nak dibandingkan dengan 3060 Ti. That's why seriously saya tak berapa jelas kenapa grafik card ni terima kecaman yang sangat hebat dari tech YouTuber di luar sana. Kalau anda tanya saya, adakah saya recommend anda untuk beli grafik card ni instead of 3060 ataupun 3060 Ti? Jawapan dia yes, sebab kita boleh rasa game ray tracing dengan smooth. Cantik. Ray tracing ni anda kena cuba tengok sendiri. Anda tak boleh tengok
tengok apa yang dipamerkan dekat YouTube. Anda tak boleh tengok apa yang dipamerkan dekat TV. Anda kena tengok di hadapan mata anda, baru anda dapat appreciate betapa cantiknya reflection dari air, benda-benda macam tu. Seriously, anda kena tengok dengan biji mata anda sendiri. Apa-apa pun, terima kasih kepada ASRock sebab sponsor video kali ni. Kalau anda sedang cari satu motherboard AMD basic dengan chipset terbaru support DDR5, saya recommend anda untuk beli ASRock A620M HDV/M.2 Plus yang saya review dalam video kali ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.